Harga petrol dan minyak mentah dunia yang tidak menentu sejak beberapa tahun ini memberi kesan secara langsung kepada rakyat dan ekonomi negara. Pandemik COVID-19, bencana alam dan terbaru, peperangan yang tercetus antara negara Rusia dan Ukraine turut memberi impak kepada harga petrol semasa dunia. Di Asia Tenggara, berdasarkan laporan harga petrol terkini iaitu pada 26 September lalu, negara dengan harga petrol tertinggi ialah Singapura iaitu sebanyak RM8.58 bagi 1 liter. Seterusnya Laos ialah RM7.08, manakala Kemboja sebanyak RM5.922. Filipina pula RM5.317, diikuti Thailand iaitu RM5.044. Myanmar pula RM4.90, Indonesia sebanyak RM4.707 dan Vietnam dengan harga RM4.619 bagi 1 liter. Malaysia adalah antara negara dengan harga petrol terendah di dunia iaitu sebanyak RM2.050. Sepanjang pergerakan drastik harga petrol dunia, Malaysia adalah antara negara yang berjaya mengawal harga petrol yang konsisten berbanding negara lain. Bagaimanakah pengawalan harga ini berlaku? Bermula Mac 2017, Kerajaan Malaysia mengumumkan harga runcit petrol dan diesel adalah melalui sistem apungan terkawal. Bagi melindungi pengguna daripada terkesan dengan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan mengekalkan paras harga siling RM2.05 seliter bagi petrol RON 95 dan RM2.15 seliter bagi diesel bermula Februari 2021. Sebaliknya, kerajaan perlu menanggung harga sebenar petrol melalui subsidi. Berdasarkan laporan pada Jun lalu oleh Kementerian Kewangan, harga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan pada 2022 ialah sebanyak RM37.3 bilion bagi petrol, diesel dan gas petrolium cecair. Kerajaan Malaysia melakukan penetapan harga runcit bagi petrol dan diesel menerusi mekanisme penentuan harga minyak automatik atau automatic pricing mechanism yang dipengaruhi oleh harga minyak yang diproses selari dengan harga minyak mentah dunia. Jika kerajaan melaksanakan kaedah apungan harga pada minyak petrol RON 95 seperti mana pada RON 97, adakah rakyat faham apa yang dimaksudkan dengan harga apungan ini dan apakah pandangan mengenai harga petrol kini? Benda tu adalah untuk kerajaan menetapkan harga siling minyak. Saya pernah dengar, maksud dia satu harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk mengelakkan daripada mana-mana pihak salah guna harga tersebut. Apungan harga ni cara kerajaan kontrol harga minyak dekat Malaysia lah. So kiranya kalau harga minyak naik satu dunia, Malaysia still dapat kontrol dia dengan harga yang berpatutan lah. Tapi saya rasa sekarang ni macam okey lah. Tapi jangan lebih daripada tu lah. Kalau dulu pernah turun lagi kan. Tapi sekarang ni mungkin barang-barang pun harga dengan yang lain pun meningkat, kita faham kan. Jadi kadang-kadang, tapi kalau boleh itu yang paling limit lah. Jangan bagi naik lagi lah. Kalau lagi turun lagi bagus kan. Kalau naik tinggi lagi membebankan lah. Rasanya takat tu je lah. Sepatutnya siling harga memang kat situ je. 205 masa sekarang ni. Kalau lebih lagi saya rasa membebankan untuk B40 macam tu lah. Saya rasa situ dah sampai siling lah tu, 205 tu. Kalau kat atas lagi tu memang lemah lah. Secara keseluruhan, masyarakat masih mampu menampung diri dengan harga petrol kini melalui subsidi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Tetapi apakah kesannya pada orang ramai jika harga petrol perlu diapungkan demi kestabilan ekonomi negara? Baik, itu sedikit laporan ringkas berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan pada hari ini dan juga pandangan sebilangan penonton Malaysia hari ini mewakili rakyat Malaysia, pemahaman mereka terhadap apungan harga petrol dan juga bagaimana mereka merasakan kesannya jika ia berlaku. Baik, hari ini kita terus nak berdiskusi berkenaan dengan apungan harga petrol ini dengan tetamu istimewa kita secara atas talian, iaitu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, merupakan pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Jauh di Kedah hari ini kita bersiaran. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam, khabar baik.
Okey, doktor, seperti yang kita lihat sebentar tadi berkenaan dengan laporan yang disediakan oleh wartawan kami tentang topik kita dan juga bagaimana pemahaman rakyat Malaysia. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, pastinya doktor terlebih dahulu boleh memberi kefahaman yang jelas kepada penonton kita pada hari ini. Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan apungan harga petrol ini? Doktor, silakan. Ya, pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya. Okey, kita perlu faham pada asasnya dalam teori ekonomi, segala apa bentuk barangan dan perkhidmatan pun bukan sahaja harga petrol, tapi barangan seperti barangan runcit ke, kita nak beli susu, kita nak beli Milo ke, ataupun kita nak beli kereta, semuanya ditentukan oleh apa yang dipanggil sebagai kuasa pasaran. Kuasa pasaran ini adalah yang kita katakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi dia ada titik persilangan yang menentukan harga pasaran. Namun begitu, dalam dunia sebenar, dalam realitinya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasaran. Contohnya cita rasa pengguna dan sebagainya. Dan salah satu faktornya juga adalah campur tangan kerajaan dalam menetapkan harga. Ini boleh dilakukan dengan contohnya adanya akta perundangan dan juga salah satu elemen penting tu adalah subsidi. Inilah kalau kita lihat dalam konteks RON 95 minyak di Malaysia ni, contohnya RON 95 ni, kerajaan pada ketika ini bila kita kata harga dia RM2.05 per liter, ini adalah satu harga yang telah pun disubsidi oleh kerajaan. Jadi jika kerajaan apungkan, apung ini maksud dia kerajaan akan mengembalikan kepada kuasa pasaran untuk menentukan harga minyak RON 95 itu. Jadi maksud dia kalau kita apungkan, maksud dia harga tu dijangka pada ketika ini pada sekitar RM3.55 per liter. Jadi maksud dia kerajaan menampung RM1.50 bagi setiap 1 liter yang kita gunakan untuk RON 95. Itu keadaan dia sekarang. Jadi kalau kita kata keadaan di mana kemungkinan kerajaan akan mengapungkan harga minyak itu, maksud dia tidak ada lagi subsidi yang RM1.50 1 liter itu diberikan dan nilai ataupun tahap harga RON 95 itu bukan lagi RM2.05 iaitu harga siling yang ditetapkan, tetapi ia ditentukan oleh pergerakan harga minyak dunia di dalam pasaran dunia. Itu maksud dia lah yang bila kita kata harga minyak RON 95 itu akan diapungkan. Baik, Doktor. Kalau boleh saya sentuh sedikit, kalau mengikut Kementerian Kewangan Malaysia, subsidi untuk tahun 2022 berjumlah 77.3 bilion ringgit. Ini adalah terbesar dalam sejarah apabila ia adalah satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup dan meringankan beban rakyat. Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 37.3 bilion ringgit adalah subsidi minyak petrol, diesel dan juga gas petroleum cecair. Dan melihatkan kepada situasi ini, Doktor, mungkin Doktor juga boleh berkongsikan kepada kami, jika kerajaan melaksanakan apungan harga petrol ini, adakah bermaksud rakyat tidak akan lagi dapat menikmati subsidi minyak ini ataupun pengurangan subsidi tersebut? Doktor. Ya, kalau kita tengok isu yang timbul berkenaan dengan keperluan untuk mengapungkan harga petrol ini pun adalah seperti yang Hazrina sebutkan tadi. Jadi betul, memang isu dia ni bagaimana kerajaan cuba untuk nak mengurus. Sebab kalau kita kata tadi subsidi dah 77 bilion, ini sudah pun sama dengan allocation, peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan dalam bajet 2022. Jadi ini satu jumlah yang besar dan bagi saya pun tidak mampan di masa hadapan. Jadi sebab itu kerajaan perlu memikirkan bagaimana isu ini perlu diselesaikan. Jadi maksud dia, jika kerajaan mengapungkan, maksud dia tidak ada lagi yang dipanggil subsidi pukal diperuntukkan. Namun begitu, kerajaan boleh melakukan subsidi secara bersasar lah. Bersasar ni maksud dia pemberian bantuan boleh diberikan kepada rakyat, terutamanya golongan-golongan B40 ataupun M40 yang mungkin akan terkesan lebih besar akibat daripada
pengapungan ini. Jadi itu yang mungkin boleh difikirkan oleh kerajaan. Namun begitu, persoalannya di sini adalah apakah mekanisme ataupun kaedah terbaik untuk nak melaksanakan sistem ataupun model subsidi bersasar ini. Saya fikir ini yang sekarang menjadi perbincangan dan mengikut laporan terkini yang saya dapati, kerajaan pada ketika ini cuba untuk melakukan sistem yang dipanggil menggunakan e-wallet ataupun e-voucher. Maksudnya apabila kerajaan melakukan subsidi bersasar ini, jadi apabila harga minyak petrol diapungkan, jadi kerajaan tidak lagi memberikan subsidi secara pukal ini dan ada penjimatan ini terus akan diberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan melalui e-voucher ataupun e-wallet. Tapi tidak ada perincian, belum ada lagi detail ataupun perincian berkenaan dengan mekanisme ini. Jadi saya tidak boleh komen secara yang lebih mendalam. Namun begitu, saya boleh lihat juga ada beberapa isu lah. Contohnya bagaimana kalau kita nak menggunakan e-wallet, contohnya adakah mereka yang berada di luar bandar boleh mendapatkan akses kepada perkhidmatan ini, dan juga mungkin golongan-golongan yang berumur, bagaimana mereka penerimaan mereka terhadap sistem baru ini. Ini saya fikir perlu dilihat secara menyeluruh sebelum kerajaan melakukan keputusan untuk nak mengapungkan harga untuk RON 95 ini. Doktor, hari ini kita bercerita, kita menganggap diri kita sebagai pengguna, sebagai rakyat juga yang pastinya akan merasai kesannya. Tadi bila doktor menyentuh tentang bagaimana mungkin kita dapat laksanakan subsidi bersasar ini kan, kita mungkin ingin dengarkan pandangan doktor sendiri sebagai pengguna, dan mungkin adakah cara ataupun mekanisme yang lebih sesuai yang doktor rasakan untuk memudahkan rakyat ketika ini, doktor? Okey, segala apa keputusan yang dibuat oleh kerajaan perlu mengambil kira kepentingan pengguna, peniaga dan juga kerajaan sendirilah. Tapi daripada perspektif pengguna, bagi saya, apa yang perlu dilihat kalau kita tengok secara keseluruhan, mungkin apa yang lebih penting pada ketika ini adalah apabila pelaksanaan apa-apa kaedah pun yang dilaksanakan, ia perlulah memastikan bahawa ia tidak membebankan lagi rakyat dari segi peningkatan dalam kadar inflasi, peningkatan dalam kos sara hidup yang telah pun menghakis kuasa beli rakyat. Yang saya fikir pada ketika ini pun berdasarkan kepada perkara-perkara yang pun sudah disebutkan tadi, kita tahu bahawa keadaan kos sara hidup yang semakin melonjak tinggi, jadi kita tidak mahu bahawa apa yang dilakukan akan memberikan lagi bebanan kepada rakyat, kerana kita tahu bahawa walaupun mungkin ada mekanisme yang baik, tapi kita risau dari segi pelaksanaan itu. Dari segi pelaksanaan itu yang mungkin akan menyebabkan peningkatan mendadak dari segi harga barang dan juga dari segi kos sara hidup rakyat secara keseluruhan. Jadi walaupun saya berpendapat kerajaan perlu meneliti perkara ini, tetapi kalau kita boleh tangguhkan dahulu, maksudnya kita fokuskan dulu bagaimana untuk nak meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurus isu inflasi dan peningkatan dalam kos sara hidup ini sebelum kita memulakan rancangan untuk melakukan reformasi struktur dari segi kita nak merasionalisasi subsidi ini. Okey, doktor, kita juga tidak punya banyak masa untuk perbincangan ini. Namun saya ingin tahulah, bila apa yang diulaskan oleh doktor sebentar tadi, adakah sebenarnya kita sebagai rakyat, sebagai pengguna sudah bersedia dengan situasi ini, doktor? Secara umumnya saya fikir kita tidak bersedia. Kerana apa yang saya fikir perlu difikirkan oleh kerajaan adalah bagaimana kita nak meningkatkan kesejahteraan rakyat, poket rakyat, supaya kita nak pastikan mereka dapat menghadapi cabaran kehidupan mereka, terutamanya keadaan ekonomi yang dijangka lebih mencabar pada tahun hadapan. Terutamanya keadaan yang kita tahu di luar jangka kita. Kita tahu sekarang pun keadaan kejatuhan ringgit pada ketika ini agak membimbangkan.
peningkatan dalam OPR dan OPR juga dijangka akan naik lagi. Jadi kesemua ini saya fikir perlu diambil kira sebelum kerajaan membuat keputusan untuk melakukan perubahan dalam pelaksanaan subsidi petrol ini. Namun begitu, kalau pun ada mekanisme terbaik sudah pun ditemui, mungkin boleh dilakukan secara yang kita kata berfasa, ataupun dia tidak boleh dilakukan secara yang mengejut. Baik. Kalau kita nak hapuskan subsidi pun tak boleh dihapuskan secara mengejut. Dia perlu dilakukan secara yang beransur-ansur dengan pada masa yang sama bantuan-bantuan kepada rakyat perlu diberikan secara bersama juga. Okey, baik doktor. Tetapi sekiranya jika kerajaan melaksanakan apungan harga petrol ini, adakah doktor merasakan bahawa kerajaan sebenarnya berusaha untuk menstabilkan ekonomi negara kerana banyak lagi perkara yang perlu didepani oleh kerajaan sendiri? Ya, menstabilkan saya fikir dari segi kita boleh mengurus perbelanjaan dengan lebih baik. Maksud dia kita akan memfokus, bukannya kita nak kurangkan perbelanjaan, tapi kita nak mengalihkan perbelanjaan itu kepada yang lebih produktif, seperti membantu rakyat dan sebagainya. Tapi apa yang juga lebih penting adalah kita perlu balik kepada konsep subsidi itu. Subsidi itu perlu tujuan dia untuk bantu rakyat. Jadi kalau kita kata pemberian petrol RON 95 ini, ia memang lebih memberikan kepada yang kaya daripada golongan B40 ataupun M40. Jadi isu dari segi welfare loss ini perlu ditangani segera supaya kita dapat memastikan bantuan yang kita berikan itu dapat dinikmati oleh mereka golongan yang betul-betul memerlukan. Jadi saya fikir dalam konteks itu mungkin kerajaan boleh memikirkan kaedah ini, tetapi macam saya katakan tadilah secara yang beransur-ansur, tapi kalau tidak ada mekanisme yang kita kata jelas dan terbaik yang boleh mengurangkan beban rakyat, saya fikir mungkin kita boleh tangguh dahulu keadaan ini. Baik, itu pandangan daripada doktor untuk kita tangguhkan dulu, dan jika dilakukan ianya haruslah secara berfasa dan difikirkan mekanisme terbaik untuk melaksanakannya. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia bersama kita pada pagi ini di Malaysia Hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor. Sama-sama.